لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua lepas daripada kita solat subuh, kita sambil-sambil nak bersarapan ni kan, sambil-sambil tu kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz. Pada pagi ini kita nak sambung lagi pengajian kita semalam. Surah Asy-Syura ayat 13 sehingga ke 16. Dan hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita untuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat 17 sehingga ke 20. Dan sebelum itu kita nak update kepada anda status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 20 hari bulan 8 2021. Kes baru 23,564 kes. Dan alhamdulillah kes sembuh baru 21,448 kes. Dan Ukesita dimaklumkan kes kematian baru 233 kes. Dan kita doakan agar penularan wabak COVID-19 dapat dihentikan dan kita dapat hidup secara aman dan bahagia. Baik, bagi meneruskan topik perbincangan kita pada hari ini, kita bawakan sekali lagi Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dai Aiman. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat ya? Jumpa lagi kita Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sebab apa Ustaz? Hari ini insya-Allah kita nak mengalunkan lagi ayat suci Al-Quran dan juga kita nak mentadabur. Itu yang paling syak Ustaz. Bukan setakat kita nak membaca dan juga kita nak mentadabur. Sebab apa? Mungkin kalau kita sebut tentang fadilat membaca Al-Quran ni memang cukup banyak Ustaz ya. Lepas ni mungkin Ustaz boleh kongsikanlah banyak fadilat kita membaca Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok mak-mak kita yang amalkan Quran hari-hari ni Ustaz ya. Tengok mukanya tenang je. Ya makcik ya? Senyum makcik kat rumah tu kan. Okey, senyum. Okey, baik. Jadi alhamdulillah, hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita pada ayat yang ke-17. Macam biasa, para penonton yang nak mengajukan soalan boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Boleh ajukan soalan di sana, dan kalau nak bertaranum juga dengan Ustaz, nak try. Kita alu-alukan. Alu-alukan juga. Biasalah. Silakan. Mak-mak kita ni suara sedap juga Ustaz. Sedap. Boleh call kita di talian yang kita tertera di bawah kita ya. Okey, baik. Jadi Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita. Tapi sebelum tu macam biasalah Ustaz. Kita nak mendengar orang kata halwa telinga, iaitu taranum daripada Al-Fadhil Ustaz untuk ayat yang ke-17 dulu Ustaz. Ke-17 insya-Allah. Okey, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dai Aiman, sahabat saya, dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini, sekejap tadi kita telah membaca surat Yasin dan sekarang ini kita tadabbur pula surah Asy-Syura, sambungan daripada siaran ataupun episod semalam. Baik, ayat nombor 17, bagi teman-teman para penonton yang ada Al-Quran, elok sangat kita buka sama-sama mushaf ataupun kalau ada apps Al-Quran di telefon bimbit, boleh kita buka sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
Sadaqallahul azim, maksudnya Allah menurunkan kitab Al-Quran yang membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Baik, Dai Aiman dan sahabat penonton sekalian, kalau kita undur ke belakang sekejap, topik kita semalam ayat nombor 13 sehingga ayat nombor 16 ya. Baik, semalam ceritanya ialah ayat nombor 13, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia supaya bersatu di atas dasar syariat Islam. Syariat Islam yang telah diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah seperti apa yang telah diwahyukan, diwasiatkan Allah kepada rasul-rasul ulil azmi. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi perkara pertama, Allah Ta'ala suruh kita berpegang dengan syariatullah, syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala telah menyatakan pada ayat nombor 13 itu, orang-orang musyrikin, orang yang menyembah berhala, mereka angkuh, mereka ego, terlampau berat bagi mereka untuk mengikut ajaran tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, pada ayat nombor 14 juga Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sikap mereka musyrikin ini, mereka suka berbantah-bantah. Sengaja mereka berbantah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselisih pendapat, bukan setakat berselisih pendapat, tetapi membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang kita baca sekejap tadi, ayat nombor 17, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan kebenaran dan juga menegakkan keadilan. Maknanya Allah menjawab sebagai sambungan ayat 13 sampai nombor 16. Next fasa yang seterusnya 17 sehingga ayat nombor 20 yang kita baca pagi ini, Allah Ta'ala pada ayat nombor 17 menyatakan bagaimana Al-Quran merupakan dasar ataupun merupakan panduan, petunjuk bagi sekalian umat manusia. Jadi ini sebagai jawapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang Al-Quran, sifatnya Al-Haqqa wal Mizan, benar dan juga adil. Inilah Al-Quranul Karim. Sebab tu pada hari ini, semalam dan hari ini Ustaz, dan juga hari-hari lah kita sebut, hari-hari kita membaca Al-Quran. Betul. Sebab dalam menjawab persoalan-persoalan semalam kita bicarakan Ustaz, rupanya hari ini dah jumpa jawapan Ustaz. Ada jawapannya. Rupanya dalam kekusutan, dalam perpecahan, dalam pergolakan, dalam apa saja permasalahan kita rasa stres dalam minda kita, rupanya jawapannya hari ini Ustaz, dalam ayat yang ke-17, rupanya Allah menurunkan kitab Al-Quran untuk memberi kebenaran sebagai neraca dalam kehidupan kita. Sedikit mungkin kita nak raikan soalan di Facebook, boleh Zat? Baik, silakan Dr. Iman. Alhamdulillah. Saya pun nak bagi soalan. Dah ada dah. Alhamdulillah, ini seronoknya dalam Tanya Laut Ustaz ialah kita berkongsi. Baik, dan mereka juga merupakan sebahagian daripada keluarga kita saya. Betul. Baik, kita nak raikan sahabat kita di Facebook bersama Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ayat yang ke-17, adakah ayat ini menegaskan yang Al-Quran diturunkan untuk menzahirkan kebenaran bahawa Allah adalah yang Maha Esa? Al-Quran adalah neraca hukum hakam, panduan kehidupan sepanjang zaman. Dan penurunan Al-Quran adalah sebagai keadilan. Di samping mengingatkan kita bahawa hari kiamat itu semakin mendekati kita, dan seharuslah kita membuat persiapan dengan meningkatkan segala amalan untuk menghadapinya. Mohon Ustaz kongsikan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. #like dakwah share ilmu. Okey, baik Ustaz. Dalam kita melihatkan soalan ni sebenarnya cukup menarik. Maknanya salah satu daripada tanda Allah memberi peringatan kepada kita, hey, kiamat tak lama dah. Ni, Allah turunkan Al-Quran. Silakan. Baik, saya seronok tagline Dai Aiman tadi. Like dakwah, share ilmu ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, kita mesti seronok dalam program-program dakwah dan kita share. Jadi jangan lupa
sahabat penonton yang tonton kami di Facebook, tekan butang kongsi tu ya. Tekan butang kongsi. Alhamdulillah. Makin ramai yang dapat manfaat. Baik, betul saudari Sal Rasid Cikci yang bertanyakan satu soalan sangat baik. Memang ayat Al-Quran untuk menzahirkan kebenaran. Untuk menzahirkan kebenaran. Kalau kita tengok dalam surah Syura ini, surah Asy-Syura, kita tengok ayat permulaan, ayat nombor 1 dengan ayat nombor 2. Perkara ini telah pun diterangkan oleh asatizah kita sebelum ini. Dimulakan surah Asy-Syura ini dengan huruf-huruf muqata'ah. Huruf-huruf muqata'ah. Hamim. Satu-satu. Ya. Hamim. Kemudian Ain, Sin, Qaf. Kan? Jadi huruf muqata'ah. Baik, para ulama Al-Quran, ulumil Quran, mereka mengatakan ayat Al-Quran yang dimulakan dengan huruf-huruf muqata'ah ini membuktikan keagungan Allah dan keagungan Al-Quranul Karim. Ya. Kalau kita tengok, selepas huruf muqata'ah, lazimnya ayat selepas itu akan memberikan penegasan tentang kekuasaan, kehebatan Allah dan kehebatan Al-Quranul Karim. Tengok kalau dalam surah Asy-Syura ayat nombor 3, kadzalika yuhi ilaik wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan Al-Quran kepada kamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelumnya. Tengok, itu merupakan yang kita faham daripada ulama ulumil Quran memberikan penerangan. Kenapa ayat-ayat Al-Quran dimulakan dengan huruf-huruf muqata'ah? Baik, sahabat penonton rahmati Allah. Betul, ayat nombor 17 ini Allah Ta'ala memberikan jawaban, iaitulah Al-Quran yang membawa kebenaran. Menolak hujah-hujah, menolak pandangan bantahan-bantahan yang sengaja dikemukakan oleh orang musyrikin, yang mereka ini memang ego, mereka takabur, sombong, tak mahu menerima kebenaran. Semalam kan Dai Aiman kita tengok apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Bukit Safa. Ketika mana datang arahan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada publik, kepada masyarakat umum. Nabi himpunkan masyarakat Quraisy berada di Bukit Safa. Nabi kata, kalau aku katakan di belakang bukit ini, di belakang Bukit Safa ini ada musuh yang datang menyerang kita, kalian percaya atau tidak? Yang di bawah ini orang Quraisy percaya. Sebab Nabi berkata benar. Walaupun jujur. mereka bukan Islam. Ya. Maknanya pada sosok tubuh baginda Rasulullah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak ada masalah. Mereka boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas Nabi mengisytiharkan yang Nabi pembawa berita dan juga amaran, ya, tentang tentunya membawa risalah iman, bangkit Abu Lahab. Ya, dia kata, ya Muhammad, taballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kerana sebab ini semata-mata kamu kumpulkan kami pada hari ini. Tuan-tuan, dalam riwayat, dalam sirah menyatakan Nabi tak balas. Nabi tak kutuk balik Abu Lahab. Sebabnya apa? Sebab Abu Lahab tak ada problem peribadi dengan Nabi. Abu Lahab boleh terima sosok tubuh baginda. Ya. Tetapi yang Abu Lahab masalah sekarang ni ialah dengan wahyu, dengan ajaran Islam. Jadi turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, tabbat yada abi lahabin wa tab. Turunlah ayat ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Al-Quran membawa mesej kebenaran kerana Al-Quran merupakan kalam Allah. Kerana itu kalau kita tengok Dr. Subhi mentakrifkan Al-Quran itu ialah kalamullah al-mu'ajiz. Kalam ataupun kata-kata Allah mu'jizat yang diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran apabila dibaca, ia mengundang pahala kepada kita. Wallahu a'lam. Dan kita lihat Ustaz, pada ayat yang sama bila dikatakan bahawa Al-Quran ini benar. Ya. Dan adakah kaitannya dengan penghujung ayat itu? Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Mungkin ada kaitannya Al-Quran dengan kiamat, Ustaz. Ya. Selepas ini kita bicarakan. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
susah, menanggung derita, menongkar fitnah. Itulah gelombang hidup samudera duka, seorang mujahid membela tauhid. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita dalam topik perbincangan tafsir dan taranum surah Syura ayat yang ke-17 sehingga ke berapa Ustaz? Ke-20. Ke-20. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, dalam potongan lagu sebentar tadi Ustaz nak menceritakan bahawa berjuang ni sebenarnya menempah susah Ustaz. Ya, betul. Bila kita duduk dalam medan dakwah ni sebenarnya menempah susah. Betul. Menanggung derita, menongkah fitnah. Dah lah derita, kena fitnah pula tu. Tapi sebenarnya itulah gelombang samudera duka seorang mujahid demi membela tauhid. Seperti mana yang Ustaz ceritakan sebentar tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicelakakan oleh pak cik sendiri Ustaz Ya. Allahu akbar. Jadi macam mana kita boleh menjawab persoalan daripada sahabat penonton kita Salah Rasid Cik Ci tadi Ustaz yang mengatakan bahawa bagaimana kita nak kaitkan kebenaran yang dibawakan iaitu Al-Quran dengan kiamat itu sendiri Ustaz. Sudah dekat. Silakan. Baik, terima kasih Dai Aiman dan para penonton sekalian. Sahabat kita bertanya tadi. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib, ayat nombor 17. Ini juga merupakan satu perkara yang sentiasa diulang-ulang oleh musyrikin, oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang musyrikin ini mereka mempersendakan hari kiamat. Mereka tak percaya kepada hari akhirat, hari kiamat mereka tak percaya. Dan mereka mempersenda-sendakan. Jadi kerana tu mereka tanya, adakah bila kiamat ni? Bila kiamat ni? Kamu kata kiamat itu benar. Bila kiamat ni? Betul ke kiamat ini? Jadi dia tanya tu bukan dia mahu tahu, tetapi tanya dengan niat untuk mempersendakan, untuk sindir. Okey. Kerana itu saudara yang dirahmati Allah, sebut tentang kiamat, inilah antara perkara yang sering diulang-ulang dalam ayat-ayat ataupun surah Makkiyah. Kita tahu kan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Jadi surah-surah Makkiyah ini menceritakan tentang dasar-dasar iman, khususnya rukun-rukun iman itu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut Al-Quran ini, apabila seseorang itu dia membaca dengan penuh penghayatan, ingin tahu, dan mereka membaca satu persatu dan melihat kepada tafsiran yang betul, melihat kepada terjemahan dan tafsiran yang muktabar, insya-Allah mereka akan bertemu dengan perkara yang benar. Tadi kan disebut sebagai Al-Quran sebagai Al-Haqqa wal Mizan. Al-Haqqa wal Mizan, kebenaran dan keadilan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, Dr. Gary Miller, beliau ni dari Toronto, Canada, dengan Iman. Dr. Gary Miller ni tuan-tuan, pada awalnya dia ataupun beliau membaca Al-Quran, melihat translation Al-Quran, terjemahan Al-Quran, niatnya nombor satu, awalnya nak cari kelemahan Al-Quran. Oh, ni bukan Islam ni? Ya. Nak cari kelemahan, kesilapan Al-Quran. Jadi dia bacalah. Dia nak mencabar keaslian Al-Quran. Tetapi tuan dan puan, setelah Dr. Gary Miller membaca Al-Quranul Karim, rupa-rupanya beliau tidak bertemu dengan satu pun kesalahan, kesilapan Al-Quran. Walaupun satu baris, walaupun satu huruf, tak bertemu dia dengan kesilapan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Setelah dia membaca Al-Quran, akhirnya dia bertemu Tuhan. Dia bertemu dengan hidayah, masuk Islam dia. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana apa? Kerana Al-Quran. Saudara yang rahmati Allah, kerana itu, kalau kita tengok Al-Quran, ya, dalam buku The Amazing of Al-Quran, hebatnya Al-Quran ni tuan-tuan, ada perkara-perkara yang pada hari ini, baru kita bertemu dengan teori sains, ataupun secara saintifik kita bertemu dengan penemuan itu secara saintifik. Rupa-rupanya apa yang kita kaji pada hari ini, yang dipertemukan oleh para pengkaji, para penyelidik kita, rupa-rupanya telah pun disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam buku The Amazing of Al-Quran ini, para penonton, ada seorang pakar pelayaran laut.
Dia baca Quran, tiba-tiba dia bertemu dengan ayat nombor 40 dalam surah An-Nur. Ayat di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat nombor 40 ni, menceritakan tentang teori samudra. Bila Datuk Aiman nyanyi lagu Sunnah Berjuang tadi, ada apa? Gelombang samudra tadi Gelombang kan? samudra. Saya teringat, ada. Dalam surah An-Nur ayat nombor 40, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang teori samudra. Hari ini, ilmu ini pada zaman moden ini disebut sebagai oceanography. Ilmu samudra. Baik, dalam ilmu samudra, ilmu laut dalam ni tuan-tuan, rupa-rupanya di bawah laut sana ada gelombang-gelombang di bawahnya. Bergelombang lagi beberapa lapisan di bawah laut tersebut. Al-Quran telah menyatakan perkara ini dalam surah An-Nur ayat nombor 40. Bismillahirrahmanirrahim. Au kazulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjum min fawqihi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Baik, apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Gelap gelita seperti di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Makna laut dalam ada gelombang demi gelombang. Iaitulah gelap gelita yang berlapis-lapis. Para penonton, apabila mereka membaca ayat surah An-Nur ayat nombor 40 ini, mula-mula mereka berfikir, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kaitan dengan laut? Sehingga kan Nabi boleh sebut ayat ini. Setelah dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitan dengan laut. Jadi orang bukan Islam bila mereka membaca Al-Quran, barulah mereka faham Al-Quran bukan kata-kata Muhammad. Al-Quran bukan dicipta oleh Muhammad. Tetapi Al-Quran merupakan kalam Allah. Kalam Allah. Jadi, bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan, penuh tadabbur. Tadabbur. InsyaAllah akan bertemu dengan kebenaran kita. InsyaAllah. Karena itu, dari Yaman kita nak ajak penonton, alhamdulillah di negara kita ni, di kampung, di taman perumahan kita, alhamdulillah ilmu tajwid Al-Quran, ilmu tarannum Al-Quran, ilmu fasahah Al-Quran memang bagus. Banyak kuliah-kuliah pengajian tajwid, tarannum bagus. Alhamdulillah. Cuma kita dah masuk tahun baru Hijri yang baru, mari kita angkat lagi pemahaman kita tentang Al-Quran. Bagaimana? Kita belajar tambah ilmu dalam ilmu tadabbur Al-Quran. Bila kita baca, kita faham, kita lebih menghayati. Wallahu a'lam. Bukan setakat kita baca dan setakat kita baca belajar tajwid, Ustaz. Dan kita upgrade sikit tahun ni, Ustaz. Betul. Kita mentadabbur ayat suci Quran. Baik, dan kita rasa seronok, Ustaz, sebab 2 hari ini kita boleh mentadabbur ayat suci Quran. Ni ayat kita, Ustaz. Biasa dia call. Tapi hari ini dia tulis dekat Facebook je. Kak Yak ni peminat setia dan Aiman. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kak Yak nak tanya, Ustaz, dalam soalan dalam ayat yang ke-17 ni, sebahagian petikan ayat firman Allah tentang neraca keadilan, adakah ianya tentang hitungan atau timbangan seseorang yang berkait dalam soal amalan melakukan suruhannya, meninggalkan apa yang ditegah atau dilarang? Dan itulah ukuran serta nilai iman. Yang kedua, apakah ciri-ciri seorang hamba yang baik atau bijak dalam menjadikan percaya kepada hari kiamat itu suatu nasihat pada diri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Silakan Ustaz. Baik, Al-Quranul Karim, neraca keadilan. Betul, keadilan itu sebagai contoh dalam Al-Quran disyariatkan perintah berzakat. Ya, apa lagi? Al-Quran juga menjelaskan betapa besarnya pahala bagi orang yang bersedekah. Baik, kita ambil yang ni dulu. Para penonton, kalau ikut logik akal kita manusia, duit yang kita cari, gaji yang kita dapat, kita kerja penat-penat dari pagi sampai tengah malam, kan? Sepatutnya logik akal kita, duit kita, itu duit kita lah. Betul? Kan? Duit kita dan duit family lah, duit keluarga kita lah.
Tetapi tengoklah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap rezeki yang kita dapat itu, jangan lupa ada hak-hak orang lain. Tengok, maknanya di sini Allah Azza wa Jalla mengajar kita tentang pentingnya kita berfikir mengutamakan orang lain. Orang lain itu ialah termasuk orang-orang susah, fakir miskin dan seumpamanya. Jadi inilah keadilan yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ya, keadilan daripada Rabbani. Keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu. Yang kedua, bila Puan Nurhaiti bertanya tentang hari akhirat. Para penonton yang dirahmati Allah, dalam hidup kita ini kita akan melalui 5 alam. Alam dan manusia, teringat subjek tu kan kita sekolah rendah tu. Betul. Baik. Alam, 5 alam. Para penonton, alam yang pertama, alam roh. Ya, kita dah lepas dah. Pada alam roh ini Allah Azza wa Jalla bertanya kepada kita semua, kepada semua hamba, alastu bi rabbikum? Kita pun menjawab, qalu bala syahidna. Wahai Allah, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Yang kedua, selepas alam roh, kita beralih kepada alam rahim ibu kita. Ya, alam rahim ibu kita pun dah lepas dah. Sekitar 9 bulan kita berada dalam alam rahim. Okey, itu checkpoint yang kedua. Yang ketiga, alam dunia. Sekarang ini, alam dunia. Baik, alam dunia ni tuan-tuan, secara lumrahnya, ramainya antara umurnya 60 hingga 70 tahun. Ramainya begitu. Okey, maknanya alam dunia kita ini itulah kita kata taksiran ataupun jangkaan kita. Jadi usia kita 30-an, 40-an, 50-an. Jadi 60 ke 70 ini merupakan taksiran ataupun jangka umum hayat kita. Baik, itu checkpoint yang ketiga. Kemudian setelah kita berada di alam dunia sekarang ini, para penonton, kita akan beralih ke alam yang seterusnya. Alam yang keempat iaitulah alam barzakh, alam kubur. Ya, semua akan pergi ke tempat itu. Termasuk Dain Aiman, termasuk saya, semua kita ke tempat itu. Tapi lazimnya yang lebih berusia yang pergi dulu, saya pergi dululah berbanding Dain Aiman, maknanya ghalibnya begitulah. Saya pergi dululah, Dain Aiman dia muda lagi. Allahu akbar. Baik, tentu maknanya kita akan beralih ke alam barzakh, alam kubur. 4. Dan yang terakhir, checkpoint kita yang terakhir itulah alam akhirat. Alam akhirat inilah kita akan diadili. Ya, apa yang kita buat setiap hari 24 jam, 7 hari seminggu, semua akan diadili walau sekecil-kecilnya. Hatta para penonton, di hari akhirat nanti ada seorang sahabat menyatakan, kita senyum ni. Sekarang ni pakai pelitup muka mungkin tak nampak, tapi kita boleh kenal pasti orang yang senyum ketika pakai pelitup muka, keningnya bergerak. Keningnya bergerak. Sampai tuan-tuan, kita senyum pun Allah Ta'ala akan tanya, "Hei Zarifi, kamu senyum kepada orang ini, orang itu, fulan ini, fulan itu, apa niat kamu? Sama ada kamu nak menyindir, mempersendakan orang itu, ataupun senyuman kamu itu membahagiakan." Saudara, tengok, senyum pun Allah Ta'ala akan audit, Allah Ta'ala akan tanya, kenapa kamu senyum? Benda yang besar, lebih-lebih lagi lah. Semua diaudit oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok, Ustaz, mak-mak kita, ayah kita tu tengah tersenyum tu, Ustaz. Allahu Akbar. Senyum tu sedekah, ya? Manisnya senyuman mak-mak, ayah kita, abang-abang kita, kat kita, ya. Okey, lepas ni kita sambung lagi. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia,
Tuhan dah berjanji memberi balasan. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setiap apa yang kita lakukan kebaikan, Allah berikan ganjaran kebaikan, dan tidak terlepas kepada yang melakukan kejahatan, balasan di akhirat nanti cukup pedih. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi perbincangan kita pada hari ini. Ayat yang ke-17 kita dah selesaikan. Allah menurunkan kitab Al-Quran dan juga memberi peringatan kepada kita tentang hari akhirat. Dan kita nak sambung lagi Ustaz, ayat yang ke-18. Tapi sebelum tu macam biasa, kita nak dengar dulu Ustaz taranum daripada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Ayat nombor 18 bermaksud orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Baik, para penonton, Tuan Aiman. Tengok pada ayat ini Allah Ta'ala menyatakan orang musyrikin ini bila mereka tak percaya kepada hari kiamat, mereka mempersenda-sendakan seolah-olah mereka minta cepatlah berlaku hari kiamat. Kan Muhammad, kamu kata kiamat itu benar, kenapa tak jadi-jadi lagi ni? Dia sebut lagu tu semata-mata untuk mempersendakan baginda Rasulullah. Para penonton, para ulama usuliyin, mereka telah menyatakan kiamat ini ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, kiamat kecil itu bermaksudnya apabila kita tidur. Bila kita tidur kan, maknanya malam kita tidur kita tak sedar apa dah. Ya. Kan? Itu kata ulama usuliyin merupakan kiamat kecil. Okey. Kiamat yang besar itulah bermula tiupan sangkakala. Bila berlakunya tiupan sangkakala, para penonton, hancurlah dunia ini. Hancur, berkecai, runtuh. Apa yang ada di atas muka bumi ini, runtuh segala-galanya. Para penonton, lalu ditiupkan sangkakala yang kedua pula, waktu itu semua ataupun seluruh makhluk akan dihidupkan semula. Bangkit semula, dihimpunkan di padang mahsyar. Kalau kita tengok dalam sebuah riwayat hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tiupan sangkakala pertama dan yang kedua itu tempohnya ataupun jaraknya ialah 40. Nabi kata 40. Jadi ramai yang bertanya kepada Abu Hurairah, apa maksud 40 itu? 40 hari ke? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Jadi Abu Hurairah memaklumkan dia tidak tahu. Maknanya perkara itu silent. Ya, Nabi sebut setakat 40. Para penonton, bila sebut tentang hari kiamat ni tuan-tuan, ya Allah, hari akhirat amat menakutkan. Waktu itu semua orang dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Tak sempat nak tengok dah. Tak sempat tengok dah Ustaz. Tak sempat nak tengok orang dah. Tak sempat nak tengok orang dah. Sebab apa? Pada waktu itu para penonton, kita semua berfikir tentang untung nasib kita saja pada waktu itu. Pada waktu itu para penonton semua terfikir-fikir, bagaimanakah nasib aku pada hari tersebut? Bagaimanakah buku catatan amal aku ini nak terima dengan tangan apa? Kanan ataupun kiri? Semua berfikir tentang untung rugi diri sendiri sahaja. Ayah dah tak ingat dah ibunya. Ibu dah tak sempat nak fikir dah anak-anaknya. Begitulah juga suami isteri tak sempat fikir dah ibu ayah masing-masing. Tak sempat fikir dah sebab semuanya berfikir tentang diri sendiri. Ya Allah, bagaimanakah nasib aku hari ini ya Allah? Para penonton, kerana itu dalam surah An-Nazi'at Allah Ta'ala menyatakan, di hari akhirat nanti manusia berjalan ke padang mahsyar dalam keadaan mukanya tertunduk. Berjalan ke padang mahsyar dalam keadaan mukanya tertunduk-tunduk.
Tuan-tuan, kalau atas dunia ni tuan-tuan, bila waktu kita muka tertunduk tuan-tuan, selalunya waktu kita buat salah, cikgu besar, guru besar panggil. Betul. Guru kelas panggil kan. Kita dah tahu dah kita buat salah ni, jadi kita pun jalan tunduk. Sebab kita tahu kita bersalah. Jadi itulah gambarannya dalam surah An-Nazi'at, di hari akhirat nanti semua orang berjalan dalam keadaan tertunduk-tunduk. Kerana itu tuan-tuan, ada satu perkara yang dalam hadis yang lebih mengerikan. Nabi menceritakan dalam hadis ada orang yang berjalan di hari akhirat nanti guna kaki macam sekarang. Satu. Yang kedua, ada orang yang berjalan di hari akhirat nanti menuju ke mahsyar dalam keadaan berjalan dengan tangan. Tak payah Iman, berjalan dengan tangan. Maknanya kurang lebih macam askar ataupun kita kata waktu kita ada camp motivasi ke kan? Tentu Ustaz ya. Kan? Mana ada kawat berduri kita merangkak macam tu kan. Begitulah. Dan lebih menakutkan tuan dan puan, dalam riwayat hadis menyatakan ada orang yang berjalan muka ni jadi tapak kaki. Allah. Terbalik, muka berada di bawah, kaki berada di atas. Jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, adakah ya Rasulullah orang berjalan dengan muka ya Rasulullah? Berjalan dengan kaki pun Allah boleh buat, apatah lagi berjalan dengan muka. Semuanya dalam milik kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu bergantung kepada amalan apa yang kita buat di atas dunia ini. Kerana itu para penonton, atas dunia ini kita semua jangan sombong, jangan bongkak, jangan angkuh. Ingat, kita di depan Allah sama sahaja. Tak mengira pangkat, usia, apa-apa pun tidak membedakan kita. Yang membedakan kita ialah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang lebih mulia di sisi Allah di kalangan kita ini ialah siapa yang paling takwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu yang paling mulia Ustaz. Dan biasanya kita tanya, bila kiamat ni? Macam dah kiamat kecil lah ni. Oh ini dah tak lama nak kiamat dah ni. Itu bukan soalan yang terpenting. Yang soalan yang lebih penting adalah apa persiapan kita menuju akhirat, menuju hari kiamat nanti. Kita berehat seketika, para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Banyak lagi cerita yang akan Ustaz kongsikan kepada kita. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Orang yang cerdik, orang yang pintar adalah orang yang sentiasa muhasabah diri dan persiapkan diri untuk menuju hari akhirat nanti. Baik, para penonton, apa khabar semua? Mungkin ada yang baru tengok siaran kita pada hari ini, Ustaz. Ya. Baik, Alhamdulillah. Tapi tak apa, kita masih belum terlambat lagi sebab kita berada dalam topik tafsir dan taranum pada ayat surah Asy-Syura, bermula dari ayat yang ke-17 sampai ke berapa Ustaz? 20 ya ni? 20. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita sekarang ni kita dah berada pada ayat yang ke-18. 18. Sahabat, betul. kita ada nak tanya satu soalan yang cukup menarik. Sahziatul Sidik, bagaimana bagi individu yang percaya pada hari akhirat tetapi tidak membuat persiapan amal soleh? Mereka menetapkan pula seperti Pak Nujum belalang, pula merasakan kiamat itu semakin dekat, dan apa yang berlaku seperti vaksin wabak ini, mereka mengatakan agenda Dajjal pula. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Air. Tolonglah tengok apa nasib aku akan datang ni macam mana. Keluar Ustaz. Keluar gambar. Keluar gambar kat air. Itu kata Ustaz tunjuk bab belala lah Ustaz. Baik. Jadi apa pandangan Ustaz tentang mereka yang tidak membuat persiapan amal soleh sebelum jelangnya hari kiamat? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Apa yang sahabat kita tanya tadi, vaksin itu agenda Dajjal lah apa benda kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dalam agama kita tuan-tuan,
Kalau kita tengok pandangan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan ilmu itu ada dua bahagian. Yang pertama ilmu agama, ilmu fiqh. Dan yang kedua iaitulah ilmu dunia, ilmu perubatan. Ya. Ini pandangan Imam Syafi'i. Ilmu agama dan ilmu dunia. Dan para penonton yang dirahmati Allah, tentu sekali apabila melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan aspek kesihatan sebagai contoh. Jadi kita mesti merujuk kepada ahlinya, kepada mereka yang pakar. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Apa maksud ahli zikir dalam ayat ini? Maksudnya ialah mereka yang pakar dalam bidang tersebut. Jadi, saudara rahmati Allah, kalau dalam isu kesihatan, isu vaksin dan seumpamanya, tentunya kita mesti merujuk kepada mereka yang pakar. Ya, kena merujuk kepada mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang kedoktoran, bidang kesihatan. Jadi, tak boleh kita secara membuta tuli merujuk kepada orang yang betul, orang yang tak betul. Tak boleh kita merujuk kepada orang yang tak betul. Rujuk kepada orang yang betul. Ya, kalau jantung, ya, pakar jantung, kita mesti rujuk pada pakar jantung. Tak boleh kita merujuk kepada pakar tulang, ortopedik sebagai contoh. Ya, jadi kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, ada satu insiden, saya kira insiden lah. Bagaimana Sayyidina Umar satu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab melihat ada seorang wanita yang mana wanita ini dia sakit kusta. Dan dia sedang tawaf di Baitullah. Dia sedang tawaf di Baitullah dan dia sakit kusta. Apa yang dibuat oleh Umar? Umar telah menegur wanita tersebut supaya kamu duduk di rumah. Jangan kamu tawaf di Baitullah kerana Baitullah merupakan kawasan awam, tempat publik. Jadi bimbang kamu menyakiti ataupun menyakiti orang lain. Jadi ini yang dibuat oleh sahabat, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, yang memberikan satu kefahaman kepada kita, Islam sangat menitik beratkan soal aspek kesihatan. Dan dalam riwayat juga Nabi menyatakan kepada kita, Nabi suruh kita berubat, fatadawaw. Nabi suruh kita berubat. Jadi ini menjadi bukti kepada kita bagaimana Islam dan ilmu kesihatan tidak terpisah. Ya, ilmu kesihatan itu juga salah satu juzuk ilmu di dalam agama kita. Karena itu dalam sebuah riwayat, apabila berlaku taun ataupun wabak, apa yang disebut dalam riwayat, kita jangan pergi ke tempat tersebut. Ya, bila berlaku wabak di satu tempat, kita yang duduk di luar kawasan wabak, jangan masuk ke tempat wabak tersebut. Dan orang yang berada di kawasan wabak, jangan keluar. Inilah istilah yang kita sebut hari ini, kuarantin. Ya? Jadi maknanya, mestilah kita memahami agama ini secara holistik. Sumber yang betul, rujukan yang betul, dan memahami Islam ini sebagai sebuah agama cara hidup. Ya, agama cara hidup. Kalau kita tengok, tuan-tuan rahmati Allah, dalam Islam, tokoh-tokoh perubatan, ya, Ibn Sina, kan, Ar-Razi, ini merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai kepakaran keilmuan dalam bidang kesihatan. Jadi, para penonton, apa yang berlaku sekarang ini, ya, apa yang berlaku kepada kita sekarang ini, COVID-19 dan seumpamanya, kita jadikan tazkirah kepada diri kita untuk kita memperbetulkan diri kita. Hari ini mesti lebih baik dari semalam. Kita mengambil ibrah, kita mengambil tazkirah dengan apa yang berlaku ini, dengan kita meningkatkan amalan kita dan kita sentiasa bermuhasabah diri. Wallahu. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan hari kiamat ni Ustaz, cukup memberikan tazkirah kepada kita. Bak kata Ustaz tadilah, kalau kita lihat akan keadaan bagaimana meniti di titian siratnya, ya, dalam keadaan tadi kita tidak menghiraukan siapa walaupun tidak berpakaian Ustaz, kalau lagi dia tidak hiraukan sama ada anak kita, hatta kalau kita nampak anak kita pun kita lari Ustaz, dalam keadaan seperti itu. Mungkin kita boleh melihat kepada apakah orang kata persiapan ataupun amalan. Tapi sebelum tu Ustaz, dah keluar lagi satu soalan. Masya-Allah, alhamdulillah. Sahabat kita nak tanya soalan berdasarkan ayat yang ke-18 bersama dengan Wak Dodge. Berdasarkan ayat ke-18, apakah pendekatan terbaik untuk kita kemukakan jika
berhadapan dengan mereka yang tidak percaya hari kiamat. Fitnah kubur, muka nakir dan sebagainya. Hashtag biar tahu jangan keliru, Wak Dodge, Yongpeng, Johor. Ada juga golongan yang tak percaya hari-hari kiamat ni, Ustaz. Dipersilakan, Ustaz. Baik, kerana itu saudara rahmati Allah, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, 3 perkara dasar yang Nabi sentiasa ulang-ulangkan. Al-Quran sentiasa ulang-ulangkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa ulang-ulangkan. Iaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Nabi, kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, beriman kepada hari akhirat. Ya, beriman kepada hari akhirat. Karena itu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, kita tengok ada banyak hadis yang Nabi gandingkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ya, Allah gandingkan, Nabi gandingkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Di belakang itu ada nasihat Nabi. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mereka akan bercakap perkara-perkara yang baik. Kalau tak ada perkara yang baik, senyap, itu lebih baik. Ya? Jadi, para penonton, Al-Quran telah menyebutkan kepada kita ada urusan akhirat. Dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah Al-Munafiqun, ayatnya yang selalu kita baca, tuan-tuan, ayat nombor 15. Ayat nombor 15, minta maaf, ayat nombor 10. Ayat nombor 10 dalam surah Al-Munafiqun. Allah Azza wa Jalla merakamkan satu episod. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam ayat ini Allah Taala merakamkan bagaimana jenazah yang telah meninggal dunia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, alangkah baiknya ya Allah kalaulah ditangguhkan ajal kematian aku hari ini ya. Maknanya Allah rakamkan manusia merayu-rayu minta tolong kepada Allah supaya tangguh sekejap kematian hari ini. Tangguh sekejap kematian hari ini supaya apa? Wa akum minas salihin. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku boleh bersedekah dan aku boleh jadi orang-orang yang saleh. Rayuan yang diminta oleh manusia supaya Allah tangguhkan kematian semata-mata nak bangun balik atas dunia ini, nak balik di atas dunia ini untuk bersedekah dan jadi orang yang saleh. Tuan-tuan, ayat Allah Ta'ala ini sangat menggerunkan kita kerana kita takut dan bimbang kita yang termasuk dalam kategori ayat ini. Pada waktu itu, tuan dan puan, dah terlambat bagi kita. Tak ada nyawa kedua, Ustaz. Tak ada nyawa kedua. Dah bila meninggal dunia, dah tak ada peluang kedua lagi. Jadi sementara tuan dan puan hari ini, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, celik mata pagi tadi, salat subuh, zikir al-ma'thurah, doa dan sebagainya. Itu tandanya kasih sayang Allah. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita sebab Allah beri peluang kepada kita sehari lagi untuk kita memperbaharui taubat kita kepada Allah. Dan yang kedua, untuk kita buat pahala. Untuk kita kejar pahala, kejar rahmat dan kejar redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ini Allah Ta'ala memberikan itu yang akan berlaku nanti. Orang yang merayu-rayu nak balik ke dunia. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Baik, Ustaz. Satu perkataan dalam ayat ini yang mana menyebutkan tentang yakin, Ustaz. Yes. Bila disebutkan tentang perkataan yakin itu, saat dah mati baru yakin, Ustaz. Allahu Akbar. Seperti mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, bila kita dah meninggal dunia, barulah, alamak, betul rialah, mati ni rialah. Kan? Waktu itu barulah dia merayu kepada Allah, ya Allah nak balik atas dunia, Ustaz. Nak bersedekah, nak buat amal soleh. Kita bukan macam main Mario, Ustaz. Betul. Kalau betul. mati satu ada nyawa dua lagi. Tetapi bila kita dah mati, saat itu tak ada can untuk kita kembali ke atas dunia Allah SWT. Perkataan yakin itu sendiri, Ustaz, bagaimana kita boleh gambarkan dalam ayat tadi berkaitan dengan hari kiamat? Tak cukup yakin lagi ke dengan apa yang Allah tunjukkan selama ini? Dipersilakan, Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Da'i Aiman dia bagi soalan susah kepada Allahu saya pagi Akbar. ini. Jenuh saya nak jawab ni. Allahu Akbar. Para penonton, kerana itulah antara doa yang baginda Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Bantulah aku ya wahai Allah, bantulah aku wahai Allah dalam mensyukuri nikmatmu. Ya Allah, bantulah aku dalam memperelokkan amalan ibadatku. Jadi para penonton, tidak ada jalan singkat. Tidak ada jalan lain dah. Dalam 24 jam, kita mesti sentiasa memperingatkan diri kita semua, sekeluarga. Suami ingatkan isteri, isteri nasihatkan suami, ibu bapa ingatkan anak-anak, yang mana hidup kita ini ada penghujungnya. Hidup kita ada penghujungnya. Jadi, sama-samalah kita minta bantuan daripada Allah supaya kita ini jadi orang yang sentiasa sedar diri. Yang kita bimbangnya kita tak sedar diri. Tak sedar diri, Ustaz. Tak sedar diri. Tuan-tuan, kematian itu perkara yang mengejutkan. Ya. Perkara yang mengejutkan. Tuan-tuan, apabila kita terima mesej WhatsApp daripada teman-teman sepejabat, teman-teman dalam taman perumahan memaklumkan hari ini sahabat jiran kita sekian-sekian telah kembali ke rahmatillah. Semua orang terkejut. Kita pun terkejut. Semalam baru jumpa dia berselisih. Sama-sama balik dari kerja. Kita pun angkat tangan, Assalamualaikum Tuan Haji. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Kita terkejut terima mesej tersebut. Tuan-tuan dan puan, almarhumah dan almarhum itu juga akan terkejut. Juga akan terkejut. Dia pun terkejut? Terkejut. Allah. Celik-celik mata dah ada dalam alam barzakh. Tuan-tuan, kerana itulah betul apa yang Datuk Aiman sebut tadi. Mari kita buat amal sebagai bekal kepada kita untuk menuju ke alam sana. Wallahu a'lam. Tapi yang kita takut sekarang ni, Ustaz, di hujung ayat tu dia ada menyebutkan tentang tersesat jauh, Ustaz. Dalam surah Al-Fatihah pun ada menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mana kita nak menghindarkan diri kita daripada tersesat. Yang lebih menakutkan, Ustaz, adalah kita yang memang dah cun dah. Penonton tanyalah Ustaz ni memang dah cun dah. Duduk on track seperti mana kita sebut semalam, Ustaz. Ya. Dan kita takut kita tergelincir ataupun tersesat di hujung-hujung garisan penamat, Ustaz. Ya. Jadi mungkin kita dapat melihat bahawa kita takut tersesat dan kita takut terkeluar dari landasan ini, Ustaz. Bagaimana kita nak menghindarkan diri kita dari tersesat, itu kita bicara sekejap lagi, Ustaz. Baik. Okey, baik. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia menyaksikan menonton Tanyalah Ustaz pada hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini lagi 30 minit kita sambung di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita jumpa selepas ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, saat aku sibuk membilang duit, mengira keuntungan untuk mensyukurimu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, saat aku solat pun patuk-patuk ayam je, ya Allah. Bantulah untuk memperbaiki amal ibadahku. Itu satu mungkin doa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Betul lah, Ustaz. Ya, terkadang kita ini disibukkan dengan dunia, Ustaz. Ya. Bukan sibuk pada pun sebenarnya, tapi disibukkan dengan dunia. Tapi Nabi SAW ajarkan kepada kita doa tersebut. Jadi insya-Allah, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Kita akan amalkan doa yang Ustaz berikan sebentar tadi. Baik, Ustaz. Tadi kita dah selesai dah ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita nak sambung semula ayat yang ke-19. Dipersilakan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man يشاء
wa huwal qawiyyul aziz. Maksudnya, Allah maha lemah lembut. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Baik, dari Aiman, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, ketika ayat ini, ulasan Buya Hamka, Allah Subhanahu Wa Taala sifat latif, maha lemah lembut Allah Azza wa Jalla kepada kita hamba ini. Allah bagi rezeki kepada kita. Allah bagi apa yang kita minta, Allah Ta'ala bagi. Ya, yang rajin berusaha, yang pandai bisnes, mereka Allah Ta'ala akan bagi rezeki di atas dunia ni. Allah jamin rezeki kita, Allah bagi. Itu tandanya sifat Allah yang maha lemah lembut kepada kita hamba-hamba. Walaupun kita ini orang yang ingkar kepada Allah, ya, salat kadang-kadang, bahkan mungkin selalu juga subuh gajah. Subuh dinosaur. Lewat sangat dah. Terlepas, terlajak waktu dah. Tapi kan Allah Ta'ala bagi nikmat sarapan pagi. Boleh makan, ketawa, tenang hati, seronok, gembira, bersukaria. Allah bagi nikmat kepada kita walaupun kita ini hamba Allah yang kadang-kadang kita lupa Allah Ta'ala. Allah bagi. Jadi ini kata Buya Hamka, maha lemah lembutnya Allah Ta'ala kepada kita hamba walaupun kita ni buat salah kepada Allah, tetapi Allah tetap bagi kemewahan, kesenangan kepada kita. Tetapi Buya Hamka kata dalam tafsirnya, hati-hati, wa huwal qawiyyul aziz. Allah Azza wa Jalla sifatnya maha kuat lagi maha perkasa. Apa maksudnya? Buya Hamka kata, hati-hati, satu hari nanti kita akan bertemu dengan hari ataupun tarikh mati kita. Allah berkuasa untuk mengambil nyawa kita, satu. Yang kedua, Allah berkuasa mengambil harta kita balik. Tuan-tuan, kerana itu Nabi SAW menyatakan kepada kita, ni'mal malus salih indar rajul as-salih. Ni'mal malus salih indar rajul as-salih. Harta yang baik itu terletak di dalam tangan ataupun pemilikan hamba Allah yang saleh. Jadi kata-kata Nabi ini jelas kepada kita, nak cari harta tak salah. Nak kumpul kekayaan tak salah. Nak cari kesenangan untuk keluarga tak salah. Yang salahnya apa? Ada 4 perkara. Secara zatnya, harta itu tak salah. Yang salahnya ialah sifat luarannya, sifat manusia. Apa dia? Yang pertama, sifat tamak manusia. Tamak kepada harta ni, solat dia tak peduli, kepada ibu ayah tak pernah dia bagi duit. Rumah makin besar, perabot makin bertambah, kan? Makin bertambah, bertukar kereta. Tapi kepada mak ayah, sekupang pun tak bagi. Orang Kedah sebut. Orang Penang kata sekupang pun tak bagi. Allahu Akbar. Makin tamak, mak ayah tak bagi sedekah infak pada orang fakir miskin. Lagilah tak bagi. Jiran tetangga yang sedang berada dalam duka cita, dia tak peduli langsung. Kerana itu, tuan dan puan, baginda Rasulullah menyatakan, tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman orang yang membiarkan jiran tetangganya berada dalam keadaan kelaparan. Tak sempurna iman. Jadi, itu satu. Sifat tamak manusia. Ini yang menyebabkan harta itu dicela. Yang kedua, mendapatkan harta secara haram. Ini hati-hati, bahaya. Ya, dia tak pedulilah. Janji dia dapat duit. Dia tak peduli dah. Haram ke? Dia tak peduli. Kerana itu ada orang yang terlibat dengan rasuah, tipu, scammer. Aiman pernah jadi mangsa scammer? Pernah juga, Ustaz. Orang guna gambar. Saya nak jual kereta. Okey. Kemudian dia nak beli kereta saya. Okey. Tapi orangnya pada luar negara. Tapi dia ada wakil di Malaysia. Dan dalam keadaan itu, Ustaz, dia nak bayar lebih pula tu. Tapi syaratnya, dia kena bayar kepada wakil tu dulu. Nampak cara dia nak makan duit kita, Ustaz. Itu satu hal. Maknanya menipu. Berbohong. Hari ini berbohong banyak cara. Scammer. Dia gunakan gambar-gambar tokoh-tokoh asatizah, tokoh-tokoh pendakwah, tokoh-tokoh
kaunselor dan sebagainya, dia letak dalam gambar, dia mempromosikan pelaburan cepat untung. Yang tu saya tahu. Saya pernah baca itu. Oh, gambar ustaz ada. Jadi diguna gambar tanpa kebenaran, jadi orang ramai terpengaruh. Ya, terpengaruh, akhirnya tertipu dengan mereka. Kerana itu para penonton, kita kena cakna terlebih dahulu. Yang pertama, kita kena semak terlebih dahulu betul ataupun tidak yang menggunakan gambar orang-orang tertentu. Jadi kita kena tanya. Kena berhati-hati. Jadi mendapatkan rezeki ataupun duit ataupun kekayaan dengan cara yang haram, ini yang menyebabkan harta itu dicela. Nombor 3, menahan harta daripada keluar kepada yang berhak. Tak sedekah, tak bayar zakat, tak infak. Okey, dan yang keempat ialah berbangga-bangga dengan harta. Bongkar angkuh. Para penonton rahmati Allah, cerita Qarun ada dalam Al-Quran. Ya, cerita Qarun ada dalam Al-Quran sebagai contoh dalam surah Al-Qasas. Tuan-tuan, Qarun ni Allah Ta'ala uji dia dengan harta. Harta dia ada iman. Dalam riwayat menyatakan pemegang kunci khazanah, kunci peti lah kita katakan, kunci peti harta dia ni, Imam Mujahid kata kunci dia itu dipegang oleh 15 hingga 20 orang bawa kunci saja. Masya Allah. 15 hingga 20 orang. Imam Qatadah kata 40 orang yang pegang kunci, anak kunci kekayaan Qarun tadi. Itu baru kunci. Baru kunci tuan-tuan. Jadi jangan kita jadi Qarun kerana lingkup rosak jahanam dia. Kerana apa? Tenggelam dengan harta dunia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bila kita lihat tentang satu janji Allah dalam ayat tersebut, saya suka Ustaz, disebutkan dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Masya Allah, ini satu jaminan yang Allah berikan kepada orang beriman bahawa rezeki itu jangan bimbang, yang penting kita usaha dan kita ikhtiar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, dengan janji itu Ustaz, sahabat kita ada nak tanya soalan. Tapi lepas ni lah Ustaz, kita berehat seketika. Okey, baik. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta, pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan. Keimanan, ketakwaan kepadanya senjata utama. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zarifi dan kita telusuri ayat suci Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-20. Dan kita dah berada pada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-20 pada hari ini Ustaz. Ya, betul. Baik, mungkin Ustaz boleh sambung lagi bacaan ayat suci Al-Quran untuk ayat yang ke-20. Tafadhal ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harfihi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, barang siapa yang mahukan keuntungan di hari akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya.
Dan barang siapa yang mahukan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di hari akhirat. Baik, saudara yang dirahmati Allah. Ayat ini Allah Ta'ala mengajar kita meletakkan fokus kita, iaitulah akhirat. Tengok Allah Ta'ala sebut kepada kita, keuntungan dunia ini hanyalah sebahagian daripada nikmat-nikmat Allah kepada kita. Siapa orang terkaya di atas dunia hari ini? Ya, kita boleh semak satu persatu nilai kekayaannya, berbilion-bilion dan sebagainya. Itu baru sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Nikmat akhirat itu lebih besar daripada keuntungan dunia. Baik, kerana itu tuan-tuan, ini fokus kepada kita, iaitulah untuk kita meletakkan akhirat di depan. Dunia ini jadikan jambatan untuk kita membawa bekal sebanyak mungkin untuk hari akhirat kita. Kerana itu, tuan dan puan, dalam sebuah riwayat daripada Urwah, Urwah menyatakan kepada kita, tuan-tuan, hebatnya para sahabah yang dididik oleh Rasulullah SAW, antaranya Siti Aisyah. Beliau telah membahagi-bahagikan hartanya sejumlah 70,000 kepada fakir miskin di Madinah. Padahal baju beliau sendiri penuh dengan tampalan. Maknanya Siti Aisyah meletakkan keutamaan akhirat itu di depan. Kekayaan itu ialah kekayaan yang hakiki baginya, iaitulah infak. Itulah yang sebenarnya nak dibawa di hari akhirat. Yang kedua, Urwah menceritakan bagaimana seorang sahabat lagi yang bernama, bukan Urwah tapi Ziyad bin Jarir, dia berkata, Talhah bin Ubaidillah telah membahagi-bahagikan hartanya 100,000 dirham kepada orang yang susah, fakir miskin dalam satu majlis. Padahal bajunya seluarnya ada terkoyak, dia jahit sendiri. Baik, apa maksud cerita ini? Ceritanya ialah, marilah kita menjadikan kekayaan kita ini sebagai jambatan untuk kita mendapat pulangan di hari akhirat. Tak salah nak jadi orang kaya. Bahkan Islam memang menganjurkan kita ini bayar zakat, sedekah banyak. Jadi kita kena ada banyak kekayaan. Tetapi kekayaan itu janganlah melupakan tanggungjawab kita dan janganlah melalaikan diri kita. Kerana itu, satu lagi cerita, tuan-tuan. Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau, Masya Allah, seorang ulama yang hebat. Dalam bidang hadisnya, fiqahnya, seorang ilmuwan yang hebat. Allah Ta'ala rezekikan kepada beliau, dia juga orang kaya dan iman. Satu hari dalam riwayat, beliau nak tunaikan haji di Mekah. Dalam perjalanannya, bila nak tunai haji tersebut, tuan-tuan, apa yang berlaku, dia singgah di satu tempat, di Baghdad, tiba-tiba dia tengok ada seorang wanita sedang menguis-nguis sampah, timbunan sampah. Macam duk cari sesuatu. Jadi dia pun tengok, akhirnya perempuan tadi angkat bangkai seekor itik. Bangkai itik. Jadi dia cabut bulu itik tadi, bangkai dah. Jadi Abdullah ibn al-Mubarak tanya kepada wanita ini, kamu tahu ke, kita tak boleh makan bangkai. Nabi larang kita, tegah kita makan bangkai. Ya. Tak boleh. Jadi perempuan ni kata, tuan, saya dan adik-adik kami dah tak makan beberapa hari. Tak ada makanan. Ayah baru meninggal dunia. Tak ada makanan. Jadi tuan-tuan, perempuan, tengok Abdullah ibn al-Mubarak, bila dia tengok orang susah, bukan setakat dia rasa sedih, duka cita, hibah, tidak. Pada masa yang sama, dia ada perasaan itu, duka cita, sedih dan sebagainya. Tambah satu lagi, dia mengambil tindakan. Apa tindakan yang diambil oleh Abdullah ibn al-Mubarak? Beliau mengambil hartanya sejumlah 1,000 dinar. 1,000 dinar dia berikan kepada perempuan tersebut, wanita tersebut, gunalah untuk keperluan keluarga kamu. Dan pada tahun tersebut, Abdullah ibn al-Mubarak tangguhkan perjalanan hajinya. Tangguhkan perjalanan hajinya, sebab memang dia pada tahun tersebut haji bagi dirinya hukumnya sunat. Kerana dia telah pergi menunaikan haji berulang kali. Saudara, 1,000 dinar ini berapa ringgit Malaysia kita? Sekitar 700,000 ringgit.
Masya Allah. Dari Aiman, kita nak sedekah setiap hari Jumaat tu kan. Pagi Jumaat nak sedekah RM50 pun terketar-ketar tangan kita kan. Nak ambil yang hijau ke yang merah? Yang merah RM10 kan. Ataupun nak ambil hijau muda RM5 kan. Terketar-ketar kan. Jadi bagi yang ada, yang Allah Ta'ala kurniakan rezeki, ada pendapatan tetap, ada gaji tetap dalam keadaan pandemik hari ini tuan-tuan, marilah kita bantu orang yang memerlukan. Ya, mungkin kita tengok warung-warung, ya, peniaga-peniaga di tepi jalan dan sebagainya, apa salahnya kita belilah juadah yang mereka jual, RM10, RM20, nasi lemak yang kita beli tu campur dengan kuih muih dan sebagainya, RM20 itu sangat bermakna bagi mereka. Bantulah wallah. Maknanya bila kita sebut tentang untung ni Ustaz, sebab saya pun berniaga Ustaz, saya tak boleh dengar untung-untung ni. Masya-Allah. Dia apa, sensitif, dia apa? Semangat Ustaz. Tapi itulah, bila kita berniaga ni Ustaz, kita perlukan modal. Dan bila kita perlukan modal, dan ada kala dia untung dan ada kala rugi. Itu perkara yang menakutkan kita Ustaz. Dah keluar duit beribu-ribu tapi tak tentu lagi untung ataupun rugi. Tapi biasalah, lumrah dalam perniagaan Ustaz. Tapi sebenarnya kadang kita terlepas pandanglah bahawa perniagaan dengan Allah ini satu perniagaan yang pasti tidak akan rugi Ustaz kan? Betul. Baik, betul. dan kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Siti Nurbaya. Ayat yang ke-20 Surah Asy-Syura, dunia hanya sementara, akhirat kekal abadi. Adakah suatu amalan, adakah sesuatu amalan atau kebaikan perlu dilakukan seimbang di dunia dan di akhirat untuk memperoleh faedah dan balasannya? Atau adakah kita perlu lebihkan niat amal kebaikan itu untuk di akhirat sahaja, untuk memperoleh sebagai penyelamat dan dengan ganjaran kebaikan yang dilakukan di akhirat nanti? Yang kedua, apakah cara untuk kita kekalkan niat dan dapatkan bonus untuk pahala di akhirat nanti? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dia nak bonus, dia nak komisen, dia nak dividen. Itu biasa Ustaz. Macam dalam melakukan kebaikan pun dia nak bonus juga. Silakan Ustaz. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para penonton rahmati Allah. Islam agama yang tidak terpisah dengan dunia. Jangan kita pandang agama hanya di tikar sejadah. Jangan kita pandang agama dalam masjid saja. Tidak. Agama merupakan sebagai syariat ataupun sebagai garis panduan untuk membimbing kehidupan kita. Kita sebagai ketua di pejabat, bagaimana ketua pejabat yang ada nilai agama, kerjanya kerja amanah, kerjanya kerja yang konsisten, kerjanya kerja yang terbaik, itqan, kerjanya kerja yang halal, ya, tolak rasuah, apalagi tolak penipuan, tidak mencuri tulang. Jadi maknanya kita mesti pandang Islam adalah agama kehidupan. Jadi bagaimana? Menjawab soalan puan tadi, yang pertama, kita sebagai seorang ayah, yang pertama cari rezeki yang halal. Balik di rumah, bawa rezeki yang halal kepada anak-anak. Sepanjang kita bekerja itulah ibadah. Tapi kena ingat, ya, barang diingat, sepanjang kita bekerja mencari rezeki, jangan sama sekali kita mengabaikan hak-hak Allah. Maknanya jangan tinggal salat. Bila masuk waktu salat, terus salat. Jadi kita jaga perkara ini. Sebenarnya kerja buat kita itu merupakan amal ibadah. Sahabat-sahabat kita yang bekerja sebagai menghantar perkhidmatan, menghantar makanan. Subhanallah, tuan-tuan, orang buat tempahan melalui dalam talian, kita hantar ya makanan tersebut dengan servis yang terbaik, itu pahala. Kerana kita mempermudahkan urusan orang. Jadi mulakan kerja kita dengan bismillah, niat kerana Allah, jadi pahala. Jadi pahala kepada kita. Kerana itu tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, paling penting, hidup kita ini bermula kita celik mata, sampailah kita tutup mata, tidur, pastikan kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga niat kita. Dan yang kedua, kita lakukan perkara-perkara yang bermanfaat tadi, ia akan dikira sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas dan buatlah betul seperti apa yang diajarkan oleh agama. Wallahu a'lam. Mungkin sedikit kesimpulan ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz untuk perbincangan kita pada hari ini. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, ayat nombor 20 ini memberikan satu hala tuju kehidupan kita. Kita akan menuju ke hari akhirat.
Sementara Allah Ta'ala memberikan kekuatan badan kepada kita, marilah kita menggunakan kekuatan badan kita ini untuk kita mempertingkatkan amalan ibadat kita. Kalau sebelum-sebelum ini ya iman, baca Quran seminggu sekali, jom kita hijrah, baca Quran setiap hari. Mungkin satu muka surat. Sebelum ini mungkin kita jarang sangat puasa sunat. Jom kita beramal puasa sunat setiap mungkin Isnin Khamis ataupun sebulan sekali, ataupun 2 minggu sekali, kita pertingkatkan amalan ibadat. Dan yang kedua tentulah saudara, kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita sesama manusia. Jangan sakiti orang, jangan umpat, jangan adu domba, jangan fitnah orang. Kerana apa? Nabi pernah berkata, ada seorang wanita, dia ini orang yang kuat ibadat, tetapi mulutnya mulut laser. Suka mengatur orang, suka caci orang, mengumpat orang. Nabi kata, fulanah ini adalah ahli neraka. Jadi kita jaga hubungan kita dengan Allah, hubungan sesama manusia, insya-Allah. Insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Allah. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin sedikit doa ringkas daripada Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Wahai Allah, ketika ini ada para penonton kami yang sedang diuji dengan kesempitan. Engkau luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Berikanlah ketenangan kepada mereka, kesabaran dan kecekalan sepanjang mereka berdepan dengan ujian yang berat ini, ya Allah. Wahai Allah, ada sahabat-sahabat kami yang telah kehilangan ahli keluarganya dengan asbab COVID-19. Anugerahkanlah kesabaran kepada ahli keluarganya. Ampunkanlah dosa-dosa, rahmatilah almarhum dan almarhumah yang telah kembali ke rahmatillah. Wahai Allah, Engkau berikanlah kesejahteraan kepada keluarga kami, kepada jiran tetangga kami, kepada sahabat tetangga kami, dan juga kepada negara kami, negara Malaysia. Engkau berikanlah keharmonian, keamanan, dan kesepaduan kepada kami semua. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami menyerahkan seluruh urusan kami kepadamu, ya Allah. Bimbinglah kami dalam hidayah. Bimbinglah kami dengan taufik dan petunjuk daripadamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas tadabbur Al-Quran kita pada hari ini dan juga semalam. Para penonton, ingat esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Da'i Nizal dan juga panel Prof Fajar Dr. Muhammad Suki Osman dalam topik akidah Asmaul Husna. Jumpa lagi esok. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Jadilah lagi baik dari semalam. Jadikan hari ini lebih baik pada semalam. Saya Aiman Sufian. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.